Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, satu forensic audit akan dibuat untuk menentukan apa yang sebenarnya berlaku di dalam projek LCS. Projek LCS ni ialah satu kontrak bernilaian 6 bilion untuk membina 6 kapal LCS dan diberi kepada Baustet. Tetapi projek tu delay, tergendali dan dia punya estimate 6 bilion tu naik ke 9 dan sekarang ni dikatakan akan naik ke 12 bilion dan jumlah kapal dari 6 unit turun ke 5 unit. This is a disaster, boleh dianggap nombor 2 kepada 1 MDB. What happened? Apa telah berlaku menyebabkan projek ni delay, tak boleh nak siap, kos dia lebih dari double from the original contract value. So, forensic audit ni mendapati banyak penyelewengan, salah guna kuasa dan juga boleh dikatakan jenayah rasuah. 100 pages. More than 100 pages forensic audit ni telah dapat dan termasuk semua macam-macam dokumen boleh dianggap sebagai all rahsia dan dipelihara oleh Official Secrets Act. Bermaknanya saya tak boleh nak publish dokumen ni sebab sesiapa download dan print dokumen ni mereka akan dianggap sebagai melakukan jenayah di bawah Official Secrets Act. Akta rahsia resmi. Jadi akta rahsia resmi ni boleh melibatkan orang tu ditangkap dan dipenjarakan. Just by possessing those documents pun cukup. So the issue sekarang ni, forensic audit yang dibuat oleh Perdana Menteri telah pun dibuat. Dan laporan forensic audit tu telah pun siap. 100 lebih muka surat. Yang saya ada dengan saya ni dalam 120 muka surat. All the details. Dan juga dokumen-dokumen yang membuktikan all this allegation. Semua pertuduhan ni boleh dibukti melalui dokumen. Tapi walaupun saya tak boleh publish, sebab OSA, dia akta rahsia resmi, ada satu perkara saya nak ambil, nak cerita. Kalau saya nak cerita habis ni, mungkin 2 jam tak cukup ni. Banyak pasal forensic audit tu, mereka telah membangkitkan atau mendedahkan banyak penyelewengan isu-isu. Sebahagian darinya rasuah, sebahagian darinya boleh dikatakan mismanagement. Orang yang buat kerja tak tahu apa mereka buat dan sebagainya. Tapi yang direct rasuah ni boleh dikatakan dari 6 bilion tu, ataupun sekarang harga dia 9 bilion, dan akan naik ke 12 bilion, 2 bilion tu duit dilesapkan. 2 billion dari asal, dari dia punya yang dah bayar ni. 2 bilion dari yang telah dibayar was misappropriated. Maknanya duit tu dicuri. So ringkas cerita, 2 billion dari jumlah asal tu 9 bilion tu dicuri. Dan beberapa cara duit tu dicuri. Satu cara misalnya ada satu syarikat yang bernama Alizés Marine. Jadi Alizés Marine ni syarikat Perancis. Jadi pembelian, procurement barang-barang yang terlibat dengan projek ni sepatut dibeli melalui Alizés Marine. Tapi mereka tubuhkan satu lagi syarikat yang juga bernama Alizés Marine. Jadi dokumen-dokumen direka untuk services, supplies dan sebagainya lah. Dan Alizés Marine ni syarikat dummy company. Alizés Marine ni memberi bil kepada
ni Bousted dan mereka dibayar. Tapi duit tu tidak pergi kepada Alizés Marine Francis, the original supplier, contractor dan sebagainya. Duit tu dihantar kepada the fake company, dummy company. So the money was siphoned out. Duit tu diseleweng, dibawa keluar dengan menggunakan invoice yang fake ni. Nama sama. So contract actually design dengan Alizés Marine Francis, tapi dia punya fake document diguna untuk keluarkan duit. So that money was stolen. Itu satu case. Satu contoh lah bagaimana 2 bilion tu diseleweng. Dan satu lagi, ini more interesting ya. Di dalam laporan audit tu ataupun forensic audit punya report, satu company MTU Services Malaysia Sdn Bhd telah beri kontrak 4 letters of award bernilai 713.5 juta, 713.5 million diberi di dalam 4 letter of award untuk membekalkan komponen berkaitan sistem penjanaan kuasa dan enjin. This engine supplier lah, MTU Services. This LOA ni, 4 LOA ni, letter of award yang diberi kepada MTU Services ni, di dalam report dia dikatakan LOA dikeluarkan tanpa kelulusan Lembaga Pengarah Bousted Naval Shipyard Sdn Bhd ataupun BNS, iaitu syarikat yang mengendalikan pembinaan kapal. So LCS ni dibina oleh Bousted Naval Shipyard Sdn Bhd. Dia ada board of directors lah. Dan 4 LOA ni bernilai lebih dari 700 juta, more than 700 million, diberi kepada MTU Services tanpa pengetahuan atau kelulusan lembaga pengarah. The board of directors was not informed and approval pun tidak diberi oleh board of directors untuk kontrak ni tersebut. 4 letters of award. Dalam syarat dia, syarat letter of award tadi, MTU Services sepatutnya mengemukakan submit a corporate guarantee. Tetapi tak buat. Mereka tidak submit corporate guarantee. Mengikut syarat LOA tadilah. Dan pembayaran kepada MTU Services mesti dibuat mengikut beberapa milestone yang berdasarkan delivery of service. Maknanya mereka kena bayar progressively lah. Siap satu peringkat, bayar dan sebagainya. So progressive payment bergantung kepada completion lah, delivery dan sebagainya. Dan kerja-kerja yang disiapkan lah. So based on work completion, you are paid accordingly. Dan didapati sebanyak 176 juta telah dibayar walaupun kerja tak siap. So kontrak 700 over million sepatut dibayar berperingkat, progressively, mengikut completion, mengikut banyak mana kerja siap. Tapi 176 juta dibayar walaupun kerja belum siap. The work was not completed but was paid 176 million. Okay? Dan ini included in the 2 billion tadi tu. Sebanyak 2 billion yang boleh dianggap sebagai tidak ikut prosedur, duit diseleweng kepada dummy companies, syarikat yang yang hantar bil dan yang terima bayaran bukan syarikat yang sepatutnya. Boleh katakan dia impersonate lah. Dia buat cloning of the company and then they divert duit tu ke dalam company. Jadi bayar tu kalau ikut kontrak adalah, but it's not paid to the original. Dan kes 1MDB pun ada sama ni, di mana mereka
daftar dua syarikat. So duit tu diseleweng kepada the dummy company. So actually syarikat asal tak terima duit tu, dibayar kepada fake company tadi. So ini pun berlaku dalam this LCS punya kontrak. Dan yang interesting sekali ni, orang di belakang MTU Services ni siapa? Who's behind MTU Services? Isu dia dapat 700 lebih juta kontrak, 172 juta dibayar tanpa kerja siap, walaupun kerja tak buat dan sebagainya. But who is behind it? So di sini ni mengikut dokumen ni, all these documents ni ya, yang dia punya Registrar of Companies punya dokumen dan sebagainya, termasuk ni dokumen dari lembaga hasil dalam negeri ni pun ada, LHDN. Dia punya orang yang di belakang MTU Services-nya, Datuk Seri Utama Muhammad bin Hassan, ataupun yang dikenali sebagai Tok Mat, iaitu Timbalan Presiden UMNO dan menteri di dalam Kabinet Anwar Ibrahim. So dialah seorang dari pemegang saham syarikat tersebut, dan is clearly a conflict of interest. Maknanya he is in the company that got the subcontract from Baustert, dan syarikat dia mendapat bayaran tanpa buat kerja, walaupun kerja tak buat 176.2 juta dibayar tanpa kerja buat. So which means it's a conflict of interest plus also fraud. Dan fraud ni, beberapa syarikat yang sebenarnya tidak sepatut terima kontrak, diberi kontrak, especially MTU Services di mana Mat Hassan terlibat, so is conflict of interest. Dan syarikat lain, dummy company, yang sepatutnya duit dibayar kepada the original contractor, misalnya Alizes Marine tadi, tapi di-divert, diseleweng kepada dummy company. So you have two companies with the same name and the money is paid to the dummy company. So all this is dalam forensic audit tadi, yang Anwar kata dia nak satu forensic audit diadakan, is done. Report dah siap. Saya pun ada salinan report ni, 100 pages. And maknanya sebab apa? Tindakan tidak diambil. Bila forensic audit tersebut sahkan yang 2 bilion ni, boleh dianggap sebagai penipuan telah berlaku, diversion of money, dan oleh kerana itulah 6 bilion tak boleh nak siap, kena naik kepada 9 bilion. Sekarang ni kena naik lagi ke 12 bilion because duit tu banyak dicuri, siphon out 2 bilion dari budget tu dibawa lari. And kes Tok Mat ni boleh dikatakan Mat Hassan ni has conflict of interest because dia ni di belakang syarikat yang mendapat kontrak lebih dari 700 juta dan mereka hampir 200 juta dibayar tanpa apa-apa kerja dibuat. So kita tengoklah apa tindakan Anwar selepas ni yang duduk berapi, sampai buih mulut duk cerita dia nak lawan rasuah, padahal dalam kerajaan dia sendiri itu, kabinet dia sendiri itu, banyak orang terlibat rasuah, dan laporan dari audit membuktikan memang ada insiden rasuah, tetapi tidak apa-apa dibuat terhadap isu ini.